Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Forum Perdana saya titipkan buat anda semua. Baiklah, baru-baru ini Malaysia telah mengadakan PRU kali ke-15. Melalui pemilihan raya umum ini, kita dapat melihat peranan serta individu di Malaysia bagi melakukan pemilihan pemimpin yang berwibawa. Dengan hal itu, pemilihan pemimpin yang berkualiti dapat membentuk sebuah negara dan memaparkan imej yang baik ke pelosok dunia. Baiklah, hadirin, tenang-tenangkan minda, dapat laporkan fikiran anda. Kerana saya, Norina Sofia binti Muhammad akan membawa anda menyusuri forum kami pada hari ini. Tajuk Pemimpin Berwibawa Negara Sejahtera. Sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini, hakikat inilah yang kita akan ketengahkan untuk merealisasikan wawasan negara pada masa hadapan. Sebelum kita mengupas tajuk ini secara terperinci, mari kita berkenalan dengan 4 ahli panel yang sudah bersedia untuk mengupas mauduk kita pada hari ini. Di sebelah saya, cukup kaliber orangnya, saudari Atika Humaira dari Universiti Al-Azhar. Seterusnya, mari kita balik pada ahli panel kedua kita, Alia Ghariza binti Khairul Anwar dari Universiti Hogwarts. Terima kasih. Seterusnya, kita balik kepada ahli panel ketiga kita, Nora Amira dari Universiti Seoul, Korea. Dan yang terakhir, panel kita yang keempat, Adi Raza dari Universiti Malaysia. Baiklah, sebagai pemula forum perdana kita pada hari ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada panel pertama kita, Nora Amira daripada Seoul, Universiti Korea. Apakah syarat-syarat untuk memilih pemimpin yang baik? Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang ditanyakan sebentar tadi. Baiklah, menurut perspektif Islam, pemilihan, praktikal dan ketaatan terhadap pemimpin adalah satu kewajipan terhadap umat Islam. Meskipun Al-Quran dan Hadis tidak menjelaskan tentang pemilihan pemimpin, namun Al-Quran dan Hadis serta para sarjana sudah memberikan gambaran yang jelas tentang apakah individu yang layak untuk dijadikan pemimpin. Terdapat beberapa pandangan yang daripada para ulama yang dapat kita lihat tentang pemilihan pemimpin. Menurut pandangan Al-Mawarai menggariskan 7 pensyariatan, iaitu keadilan, ilmu yang mencukupi, panca indera yang sempurna, anggota yang sempurna, mempunyai pemikiran politik rakyat serta pengurusan dalam semua perkara dan berani. Seterusnya, terdapat juga pendapat lain iaitu daripada Ibnu Hazim. Syarat-syarat untuk pemilihan pemimpin ialah pemimpin mestilah baligh, tamyiz, lelaki, muslim, maju bagi menjalankan tugas, alim dalam melaksanakan kewajipan agama dan bertakwa kepada Allah SWT. Allahu a'lam. Baiklah, terima kasih kepada Nora Amira atas isi yang cukup bermanfaat tadi, sebentar tadi. Baiklah, bergerak kepada panel kedua kita, Atira Hafzah daripada Universiti Malaya. Apakah ciri-ciri seorang pemimpin yang memajukan negara? Terima kasih moderator. Antara ciri-ciri pemimpin yang boleh memajukan negara, antaranya ialah seorang yang tanggungjawab. Contohnya, seperti pemimpin yang tanggungjawab ni, mereka ambil berat tentang rakyat. Contohnya ketika rakyat dilanda bencana alam dan sebagainya. Contoh ciri-ciri pemimpin yang kedua ialah adil dan saksama. Hal ini kita dapat lihat ketika kerajaan telah mengeluarkan subsidi kepada rakyat dalam membantu kewangan rakyat. Dan antara ciri pemimpin yang ketiga adalah bijak dalam memimpin. Mereka perlulah bijak berbahasa untuk mentampakkan bahasa Melayu. Kat sini saya ingin menekankan isi ini kerana baru-baru ini terdapat isu tentang pemantapan bahasa Melayu. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah dipanggil tidak memperdikai kerana menggunakan bahasa Melayu di suatu sidang mesyuarat di suatu sidang antarabangsa. Beliau menyangkal cacian tersebut dengan berkata tidak ada sebab mengapa rakyat Malaysia tidak
kita yakin untuk menggunakan bahasa Melayu kerana negara-negara yang mempunyai banyak rakyat seperti Perancis, Jepun dan juga Jerman menggunakan bahasa ibunda mereka dan terbukti ini boleh memajukan negara mereka. Jadi sini saya ingin tekankan juga para guru, pensyarah, pendidik dan ibu bapa berperanan penting dalam usaha untuk menambahkan pemahaman dan penggunaan bahasa Melayu lagi-lagi dalam kalangan generasi muda di negara kita hari ini. Selain menguasai dan mencintai bahasa Melayu, sebagai warga negara Malaysia kita juga perlu bangga dengan bangga dan menguasai bahasa Inggeris kerana ia juga menjadikan bahasa kebangsaan sebagai asas pada negara. Malah menghormati bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas isi yang diberi oleh Atik Ramzah tentang ciri-ciri seorang pemimpin yang memajukan negara. Seterusnya, bergerak kepada panel ketiga kita pada hari ini, iaitu Nur Atikah Humairah dari Universiti Al-Azhar tentang contoh tokoh yang berbawa dan usahanya untuk memajukan negara. Baiklah, dipersilakan. Jadi contohnya terletak pada bekas Perdana Menteri kita, iaitu Dr. Mahathir Mohamad, yang sangat berkarisma. Dia mempunyai contoh-contoh pemimpin yang sepatutnya kita contohi dari segi pemikiran dia, walaupun dia sudah bergajak kepada hampir berumur 100 tahun, tapi akal dan fikirannya masih lagi waras dan dia tidak nyanyuk seperti warga emas yang lain. Dia juga memberi pendapat bahawa rakyat harus bijak memilih pemimpin bagi meneruskan kemajuan negara termasuk dari segi sosial, ekonomi dan politik. Dia berkata pemimpin memainkan peranan penting dalam proses membangunkan negara dan membela nasib rakyat. Oleh itu, pemilihan pemimpin tidak boleh dibuat mengikut emosi kerana bimbang tersilap pilih. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih atas hujah tersebut. Kemudian kepada panel terakhir kita pada hari ini, Aila Khadijah Binti Anwar dari Universiti Hogwarts tentang kepentingan seorang pemimpin yang berwibawa. Ya, terima kasih saudara moderator Cik Elina. Pada para hadirin sekalian, seorang pemimpin yang berwibawa perlulah memiliki sikap bijaksana dan kecekapan yang tinggi, dapat menanggung tanggungjawab dan amanah yang dengan baik dan berkeberanian menghadapi segala cabaran. Seperti apa yang rakan panel saya iaitu Cik Nur Atikah binti Ahmad Rosidi telah berkata bahawa seorang pemimpin yang berwibawa perlulah mempunyai ciri-ciri seperti bertanggungjawab, adil dan saksama, bijak dalam memerintah dan berani. Baiklah, bagi mengemukakan soalan moderator, kepentingan seorang pemimpin yang berwibawa ialah seorang pemimpin yang dapat membawa kemajuan dan kemodenan untuk kesejahteraan rakyat dan negara. Hal ini dapat dibuktikan daripada sejarah kita yang memiliki tokoh kepimpinan berwibawa. Sebagai contoh, Sultan Abu Bakar, Sultan Johor yang dapat memajukan pentadbiran Johor dalam pelbagai aspek negeri Johor. Sehingga Johor boleh dikatakan lebih maju dan moden berbanding negeri-negeri yang lain. Sehubungan dengan itu, seorang pemimpin yang berwibawa dapat menjamin kesejahteraan rakyat. Hal ini kita dapat lihat daripada tokoh-tokoh yang berwibawa suatu ketika dahulu yang dapat menentang musuh bagi mempertahankan hak penduduk tempatan dan menentang peraturan yang menyusahkan hidup rakyat. Sekian sahaja daripada saya. Baik, terima kasih Aila Khadijah. Nampaknya hadirin yang beriman, nampaknya sampai di sini sahaja forum perdana kita pada hari ini. Kita akhiri forum perdana kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Kalau kain sudah bersih, jangan biarkan campak di tanah. Kalau pemimpin sudah dipilih, jangan biarkan merosak amanah. Sekian, terima kasih.